itu lama amalan-amalan kita itu lama. Kebangkitan di mahsyar. Yang seterusnya kitab amalan manusia, apa nama, syurga dan neraka. Nabi cerita syurga, Nabi cerita neraka. Yang berjaya dengan amalan mereka masuk syurga. Yang gagal dengan amalan masuk neraka. Kemudian yang terakhir, nikmat dalam syurga dan azab di dalam neraka. Dah boleh masuk syurga, ada pula tahap-tahap boleh dapat. Keistimewaan dia tu tak mana. Dah boleh dah masuk tempat baik, tapi ada lagi kategori baik dia. Dia punya kelas-kelas dia. Kawan ni dapat layanan terang mana, kawan ni terang mana, kawan ni terang mana. Masuk neraka pun serupa. Hang ni kena seksa terang mana, kena seksa terang mana, pasal apa, lama mana dan sebagainya. Dia ada tahap-tahap. Bukan makna masuk neraka rasa sama, masuk syurga sama. Tidak. Syurga dan neraka ada abwabil, ada pintu-pintu. Ada pintu, ada tempat, ada kategori-kategori amalan manusia yang akan Allah Ta'ala letak. Itu dia punya sihir. Kemudian seterusnya Al-Quran menitik berat hal beriman kepada hari akhirat. Ini cerita-cerita dalam Al-Quran. Betapa banyak cerita dalam Al-Quran, ayat-ayat Quran yang sebut tentang kena beriman kepada hari akhirat. Kitab Al-Quran berisi penuh dengan sebutan hari akhirat, di samping menekannya pada tiap-tiap tempat dan mengingatkan hari akhirat pada tiap-tiap tempat. Buka Quran ni, cari tentang mana pun ada hari akhirat, ada cerita Allah Ta'ala, ada cerita kena balas, ada cerita azab kubur. Cerita hak dunia, penghujung dia main cerita azab akhirat. Cerita hak dunia main cerita azab kubur. Cerita hak dunia, hujung dia main syurga dan neraka. Dia akan penghujung dia akhirat. Jadi itu cerita Quran. Serta meyakinkan berlakunya hari akhirat dengan menggunakan berbagai gaya bahasa Arab. Bahasa-bahasa yang Quran guna ini hebat, cantik. Di antara bukti yang menunjukkan penekanan Al-Quran tentang hari akhirat ini ialah bukti-bukti Al-Quran ini sebut, ialah mengikatkan keimanan kepada hari akhirat dengan keimanan kepada Allah. Seperti contoh ayat surah Al-Baqarah ayat 177, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tetapi al-bir maknanya kebaikan. Al-burra biji gandum. Al-barra tanah, daratan. Bagi betul. Baris ba tu baris kasrah. Kalau ba tu baris dhamma, jadi biji gandum, biji bali. Al-bur. Kalau al-bar, jadi darat, daratan, tanah. Kalau baris ba di bawah, jadi baik. Jangan lupa dia ubah. Walakinnal birra, tetapi al-birra yang kebaikan itu ialah man amana billahi wal yawmil akhir, orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian yang kedua, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesiapa yang beriman kepada Allah wal yawmil akhir, dan kepada hari akhirat, wa amila salihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka itu pahala di sisi mereka, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak ada ketakutan, wala hum yahzanun, dan mereka pula tidak berduka cita. Orang yang ada beriman kepada Allah tidak takut dan tidak berduka cita. Seorang ulama namanya Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri, ulama zaman Imam Hasan Basri, ulama zaman Tabi'in, zaman Salaf, zaman tahun 100, tahun 200 Hijrah. Dia kata,
Orang yang beriman ini, dia kata, orang yang beriman mukanya nampak seronok, nampak gembira, tak nampak susah hati lah. Anak jom, hujan nak turun. Orang beriman dia seronok, tengok muka dia, tidak rasa entah dia. Padahal kita tak tahu. Tetapi hatinya sedih. Sedih pasal apa? Sedih dia fikir takut dosa, sedih dia fikir takut Allah Ta'ala marah. Hati dia sedih, sedih takut tak ada nak taubat, tak ada nak zikir. Hati dia sedih. Itu Zulhan Bisri disebut. Ulama-ulama dia kata dia tak ada apa, tapi dia pas syok, lapang, tengok dia tenang. Padahal masalah lebih berlawan. Masalah berlawan. Yang ketiga, zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Zalika yu'azu bihi, itulah yang dinasihatkan kepada man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan juga hari akhirat. Yang keempat, bukti lagi surah At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Allah kata, perangilah kamu akan mereka yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Allah suruh lawan, jangan kawan. Qatilu, jangan berkawan. Kalau orang kafir yang menyerang Allah, menyerang Rasulullah, menyerang agama Allah, qatilu, lawan dia, bunuh. Kalau dia tak serang kita, jauhkan diri seketika. Kita ada masa untuk kita beribadat dan sebagainya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la yawmil akhir. Yang kelima, u'budullaha warjul yawma yarjul yawmal akhir wa la tahsabu fil ardi mufsidin. U'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah. Warjul yawmal akhir, dan harapkanlah balasan hari akhirat. Wa la tahsabu fil ardi mufsidin, dan jangan kamu mengadakan kebinasaan di muka bumi. Harap kepada Allah, sembah Allah, dan kita kena rasa kita ni akan sampai hari akhirat. Batu hukum bunuh diri haram, tuan-tuan. Bunuh diri hukumnya haram dan dosa besar. Dia masih Islam, dia tak keluar daripada Islam, tapi orang itu mati dalam keadaan dosa besar. Pasal apa? Pasal orang yang bunuh diri, dia tidak ada warjul yawmal akhir, dia tidak ada harapan dari akhirat. Dia rasa masalah dia, diri dia selesai di dunia ni, akhirat dia kata tak apa, sebab dia tak yakin akhirat. Dia rasa akhirat tak apa. Itu hukum. Ayat-ayat yang seperti ini terlalu banyak disebut dalam Al-Quran, dan di antara bukti yang lain, Al-Quran sering menyebut hal-hal hari akhirat. Kita dapati hampir setiap lembaran mushaf ada sebutan mengenai hari akhirat, mengenai huru haranya, kejadian yang ngeri pada hari itu dengan berbagai-bagai gaya bahasa. Demikian juga kita dapati Al-Quran menggambarkan kejadian-kejadian di hari akhirat dengan penjelasan yang panjang yang jarang-jarang kita dapati penjelasan seperti itu pada perkara gaib yang lain. Banyak dalam Quran ini cerita. Kalau kita buka mana-mana, kalau buka secara gambar, buka macam tu boleh baca, mesti ada cerita. Banyaknya ayat-ayat. Di antara buktinya lagi, Allah menamakan hari akhirat dengan berbagai-bagai nama, di mana setiap nama itu menggambarkan kejadian ngeri yang akan berlaku. Nama-nama hari akhirat ni banyak. Nama-nama yang Allah bagi itu ada dia punya sebenar-sebenar. Di antara nama yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah maknanya hari kebangkitan. Habis ranak semua, fana dunia alam ini, Allah hidupkan semula. Hidup itu Yaumul Qiyamah, bangkit lagi. Semua bangkit lagi. Nabi dihidupkan, ulama dihidupkan, sahabat-sahabat kita, Nabi Adam,
Semua hidup pada itu. Yang kedua, Yaumuddin, hari agama ataupun hari pembalasan. Bila dihidupkan, hari itu kita bertemu nak kena balas. Balas baik ke, balas jahat ke. Yaumul Hisab, iaitu hari perhitungan amalan. Amalan-amalan kita nak kena kira satu-satu macam di sebalik. Yaumul, ni yang payah baca kita. Yaumul Fath. Yaumul Fath. Yaumul Fathi. Al-Fathi itu asal pada Fatha buka. Fatha buka. Open. Al-Fathu maknanya membuka ataupun memisahkan antara yang baik dengan yang jahat, dan membuka ataupun membongkar segala rahsia-rahsia yang kita buat. Al-Fathu. Yaumul Fathu. Hari perceraian antara mukmin dan kafirin. Lepas itu saya nak tangkap. Sepatutnya hari membongkar, hari pembongkaran rahsia. Yaumul Fathu. Wallahu a'lam. Kemudian Yaumul Talaq, iaitu hari pertemuan. Pertemuan, kita bertemu dengan Allah, kita bertemu dengan Nabi, kita bertemu dengan suratan amalan kita, bertemu dengan balasan baik atau balasan jahat kita. Yaumul Jam'i, iaitu hari perhimpunan. Semua himpun, daripada Nabi Adam, umat-umat dia, Nabi Idris, umat-umat dia, Nabi Nuh, umat-umat dia, dan umat-umat kita semua. Yaumul Taghabun, iaitu hari kerugian bagi orang-orang kafir. Orang kafir merasa rugi. Yaumul Khulud, hari yang kekal. Hari itu tak ada petang, tak ada tengah hari, tak ada siang, tak ada malam. Kalau dia tunggu ada lohok hari kita punya lohok dulu tak. Dia tak ada waktu dah. Hari khulud, kekal. Yaumul Khuruj, hari keluar manusia daripada kubur. Al-Khuruj maknanya Allah hidupkan, bongkar balik semua kubur-kubur, semua dihidupkan balik. Yaumul Hasrah, hasrah maknanya hari penyesalan. Manusia rasa menyesal. Hari itu barulah nak berdoa, nak minta ke Allah. Kemudian Yaumul Tanad, hari panggilan. Kita akan diseru nama kita seorang dia panggil. Ini apa? Al-Akhirah kan. Pasal dia itu dia translate Majawi dia hijau ni. Dia nak bagi hijau pronoun Arab dia tak boleh. Sebab tu baca Quran kalau baca dengan tulis ni dia jadi tak boleh. Berusaha dengan sini kok. Dia satu je berusaha dengan sini dan bunyi S. Yaumul Akhirah. Dia tulis Yaumul Akhirah. Salah. Kalau dia tulis akhir, hari akhir akhirah tu terus dia senang. Dia komplain orang lah. Buat sendiri tak arti. Komplain orang pendek. Kantor tak. Salah tu tuan-tuan dalam petis. Akhirah. Nak pergi balik lagi baca seorang-seorang dalam media tak buat. Akhirah. A-K-A-I-R-A-H. A-K ini punya akhirah. Ri itu huruf ghain.
Itu betul. Ni aku. Wah, nanti saya apa? Nanti siapa kalau Ustaz ni dia punya Ustaz. Macam tak ada Ustaz, saya punya Ustaz. Dia typing dia buat alat ke apa. Yang kemudian as-sa'ah. As-sa'ah, hari berlaku huru hara. As-sa'ah. As-sa'ah ni masa, bukan huru hara. As-sa'ah ni masa. Maknanya ada yang rasa masa lama, ada yang rasa pendek. Dia bukan huru hara. As-sa'ah. As-sa'ah ni hari masa. Hari yang tiada masa. Tidak akan dibagikan Allah. Tak ada tua, tidak ada muda, tidak ada pagi, tidak ada petang, tidak ada malam. As-sa'ah. Kemudian Al-Azifah. Al-Azifah. Al-Azifah, hari yang hampir. Ini pun ditulis tidak. Al-Azirah. Al-Azirah. Al-Azifah. A-L-A-Z-I-F-A-A. Azifah, hari yang hampir. Kemudian At-Tammah. Baru hara. At-Tammah. At-Tammah dia bagi. Susah nak bunyi dia tu. Tak apalah, kalau ni boleh catat dengan Arab. At-Tammah, alif lam ta, alif mim ta marbuta. At-Tammah, hari huru hara. Kemudian As-Sakhah, dia bunyi as-sakhah. As-sakhah. As-sakhah, alif lam sad khata. Sakhah, hari yang memekakkan telinga. Tak boleh ingat. Al-Haqqah, ini okey, hari yang benar-benar berlaku. Al-Ghashiyah, bukan siyah. Al-Ghashiyah. Al-Ataka hadithul Ghashiyah, hari huru hara yang mengelilingi manusia. Manusia itu dalam keadaan hiruk-pikuk. Kemudian Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, hari waqi'ah, hari yang pasti dan tetap akan berlaku. Nah, terlalu betul yang kita mikir tadi itu, supaya kita tidak sesat. Sebutkan betul. Semua nama-nama ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 nama ni. Semua ni ada disebut dalam Quran. 19 nama ada. Okay. Hikmah Al-Quran mengambil berat mengenai beriman kepada hari akhirat. Apa kebaikan dia? Apa hikmah? Al-Quran bercerita banyak, ambil banyak, peringat banyak tentang hari akhirat, cerita hari dunia pun main balasan akhirat dan sebagainya. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya yang pertama, beriman kepada hari akhirat dapat memberi kesan dalam kehidupan manusia. Kerana beriman kepada hari akhirat dan perkara yang berhubung dengannya, yang terdiri daripada surga dan neraka, hisab amalan, siksa dan pahala, keberuntungan dan kerugian, kesemuanya itu berperanan dalam mengarahkan manusia supaya iltizam dan sentiasa beramal soleh serta takut kepada Allah. Dan amat berbeza sekali antara dua orang individu berikut. Beza. Individu yang pertama, seorang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, hisaban amalan